Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, satu keputusan mahkamah hari ini yang bagi saya ini sudah pasti menjadi amaran kepada semua individu yang terpalit rasuah. Kenapa saya kata ini bagi amaran? Disebabkan seorang pemimpin ini akhirnya yang terlibat dengan rasuah yang sangat besar, mengelak untuk membayar cukai dan membuat salah laku yang besar berkaitan dengan rasuah. Akhirnya mahkamah tanpa segan mengumumkan satu kejutan besar untuk individu ini. Saya melihat berita ini boleh menjadi amaran kepada individu-individu yang terpalit rasuah di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di Malaysia berkaitan dengan isu rasuah, kes rasuah, tuduhan meminta menerima rasuah, akhirnya timbul setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sangat benci rasuah, ingin memerangi rasuah. Dan kita dapat lihat hampir setiap hari ada saja tangkapan yang dibuat oleh SPRM, ada saja pendedahan, pembongkaran berkaitan dengan isu-isu rasuah yang berlaku sebelum ini. Oke, saudara-saudara, saya ambil berita ini daripada utusan Malaysia, yang bagi saya ini boleh menjadi amaran. Keputusan mahkamah ini boleh menjadi amaran kepada individu-individu yang terpalit rasuah. Taikun kelapa sawit dihukum penjara 15 tahun, denda RM 10,5 bilion. Saudara-saudara, ini satu jumlah yang sangat besar. Untuk pengetahuan berita ini saya ambil daripada utusan Malaysia, dan ini berlaku di Jakarta, Indonesia. Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda tertinggi berjumlah 41,9 triliun rupiah bersamaan dengan ringgit Malaysia 12,2 bilion ke atas Taikun kelapa sawit Surya Darmadi. Lapor Kompas.com, pemilik syarikat Duta Palma itu menjadi individu pertama berdepan denda bagi rasuah yang ditentukan berdasarkan kerugian ekonomi dan negara selepas disabitkan dengan kesalahan rasuah, pengubahan wang haram, serta pengelakan cukai. Surya didapati menyogok pegawai di Sumatera agar membenarkan syarikatnya untuk menanam pokok kelapa sawit tanpa permit sah di tanah seluas 36.000 hektar yang asalnya diisytihar sebagai hutan semula jadi. Surya yang berumur 71 diarah untuk membayar 2,2 triliun rupiah bersamaan dengan ringgit Malaysia 645 juta karena menyebabkan kerugian daripada potensi cukai dan pendapatan lain yang boleh diterima pemerintah daripada syarikat perladangan dengan permit yang sesuai. Ahli perniagaan itu juga diarah membayar 39,7 triliun bersamaan dengan RM 11 bilion rupiah bagi kerugian ekonomi akibat tindakannya. Kes ini bermula pada tahun 2014. Menurut pihak berkuasa, sepanjang menjadi Gubernur wilayah Riau, Anas menerima rasuah 3 bilion bersamaan dengan RM 880,2 juta rupiah sebagai bayaran awal bagi sokongannya menukar status hutan semula jadi seluas 18.000 hektar di Riau kepada status tanah ladang. Jadi saudara-saudara, ini satu lagi kejutan besar, keputusan Mahkamah Indonesia yang bagi saya menjadi amaran kepada pemimpin-pemimpin di Malaysia yang terpalit dengan rasuah. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Apa kabar Anda? Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Oke, hari ini satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan. Setelah apa yang diputuskan mahkamah baru-baru ini, di mana berkaitan dengan pertuduhan memindah
berkaitan dengan case Najib yang baru sahaja beliau terima pembebasan. Dan akhirnya setelah beliau dibebaskan, di mana beliau telah memberikan satu respon, yaitu bosku Datuk Seri Najib Razak sebagai bekas Perdana Menteri sangat bersyukur dilepaskan dan dibebaskan berkaitan dengan pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Itu satu bagi saya itu satu keputusannya berita baik untuk Najib. Namun hari ini, saudara-saudara, terdapat satu kejutan besar yang diterima oleh Najib Razak, yang diterima oleh Rosmah Mansur, di mana terdapat satu pendedahan yang mengejutkan, di mana telah menampakkan bahwa Najib belum selamat. Ya, walaupun kita dapat lihat Najib gembira, Rosmah Mansur pun bergembira, kemenangan suaminya, kemenangan keluarganya, namun terdapat case-case lain yang tertunggak. Jadi, terdapat satu artikel yang saya lihat sini, Najib belum boleh tersenyum lagi. Seperti yang kita tahu, Najib mempunyai case tertunggak yang lain, di mana seperti pertuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company ataupun IPIC, dan juga berkaitan kes penyelewengan dana 1MDB. Jadi saudara-saudara, ini melalui artikel ini, walaupun Najib ada berkata ini menjadi pemangkin semangat untuk beliau menghadapi kes-kes yang seterusnya, namun artikel ini menyatakan Najib belum boleh tersenyum lagi. Dari Sinar Harian, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak masih belum boleh tersenyum meskipun Mahkamah Tinggi pada Jumaat membebas dan melepaskan beliau daripada pertuduhan meminda laporan akhir audit One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, beberapa kes lain sedang menanti Najib, dan keputusan pada Jumaat itu juga tidak akan memberi kesan kepada perbicaraan kes-kes beliau yang lain. Dan apabila Najib dibebaskan dan dilepaskan, maka keputusan ini tidak mempunyai kaitan dengan kes-kes tertunggak lain terhadap Najib. Seperti pertuduhan yang pertama, pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia yang berkaitan dengan bayaran kepada International Petroleum Investment Company ataupun IPIC, dan juga berkaitan kes penyelewengan dana 1MDB. Katanya kepada Sinar Premium pada Jumaat. Kenyataan daripada Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, beliau berkata sedemikian. Beberapa kes lain yang sedang menanti Najib, dan keputusan pada Jumaat itu tidak akan memberikan kesan kepada perbicaraan kes-kes Najib yang lain. Jadi saudara-saudara, dengan kenyataan daripada Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, apa komen Anda? Ya, kita tahu memang Najib ada kes lain yang tertunggak. Namun kita dapat lihat di ruangan komen di Facebook yang mengucapkan tahniah kepada Najib. Dan Rosmah Mansur juga bersuara berkata, Rosmah gembira, Najib lega, Rosmah gembira. Jadi saudara-saudara, inilah yang berlaku setelah keputusan yang diterima Najib oleh mahkamah, di mana beliau telah dibebaskan daripada pertuduhan meminda laporan akhir 1MDB, audit 1MDB. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang seterusnya.